Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid sekalian? InsyaAllah setelah kita hampir tidak bersama, pada hari ini kita dapat bertemu dalam pelajaran yang baru. Kalau murid perhatikan, perasan pelajaran PTPK ini kita tak mulakan daripada awal tahun. Dan untuk makluman murid tahun 1, PJPK ini terbagi kepada dua. Jadi sebelum kita mulakan kelas pada hari ini, kita mulakan dengan bacaan Al-Fatihah dan seterusnya kita baca doa belajar sama-sama. Boleh murid? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim. Amin. Untuk makluman pengetahuan murid, bagi darjah 1 ini kita bahagikan kepada dua pelajaran, iaitu satu pelajaran pendidikan jasmani dan satu lagi pelajaran pendidikan kesihatan. InsyaAllah pada hari ini cikgu akan menerangkan khusus kepada pendidikan kesihatan, yang mana seminggu cikgu akan ajar pendidikan jasmani, seminggu cikgu akan ajar pendidikan kesihatan. Untuk itu minggu ini kita akan melakukan kelas dengan pendidikan kesihatan. Pastikan murid telah berada di hadapan mana-mana peranti, dan juga murid telah menyediakan keperluan seperti buku teks untuk pelajaran pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan. Okey. Untuk pendidikan kesihatan pada minggu ini, matlamat ataupun standard yang kita guna tahu, murid perlu fahami dalam pendidikan kesihatan ini. Hari ini kita belajar tentang anggota tubuh badan. Jadi dalam anggota tubuh badan ini terbagi kepada beberapa bahagian, dan anggota badan ini adalah anggota yang sangat sensitif kepada kita semua. Untuk itu murid dah bersedia? Okey. Kalau dah bersedia, murid diminta buka buku teks muka surat 64. Jadi setelah kita belajar tentang senarai anggota tubuh badan kita, kita kena ketahui mana dia anggota tubuh badan yang boleh disentuh oleh orang lain dan mana yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Seterusnya anggota badan ini tidak sama antara murid lelaki ataupun orang lelaki serta murid perempuan. Okey. Dah bersedia semua? Okey, dalam kita melihat tentang anggota badan kita, semua orang ada tangan, semua orang ada kepala, semua orang ada muka, ada mata, ada hidung, ada dada, ada perut, ada kaki. Jadi kesemua anggota tubuh badan ini adalah sangat penting kepada kita semua. Ada yang, kalau cikgu ataupun murid perhatikan, ada 3 warna yang membezakan bahagian tubuh badan kita. Itu yang pertama ialah bahagian anggota daripada bahagian kepala. Apa yang ada dalam kepala kita? Anggota badan yang ada di kepala kita ialah rambut. So ada murid yang berambut hitam, kerinting, ikan mayang, rambut lurus. So ini adalah anggota kepala kita, yang mana dalam kepala kita ini ada rambut. Yang kedua ialah mata. Mata terletak kedudukannya adalah di bahagian kepala. Seterusnya telinga. Apa tugas rambut ni? Rambut ni melindungi kulit kepala kita. Apa pula tugas mata? Mata ini satu panca indera dan digunakan untuk melihat sesuatu. Anggota badan kita ini ada fungsi dan tugas yang diperlukan. Apa fungsi pula telinga? Telinga adalah digunakan untuk mendengar sesuatu bunyi.
mendengar orang bercakap. Macam sekarang, murid menggunakan mata untuk melihat video yang cikgu tunjukkan. Telinga mendengar apa yang ingin cikgu sampaikan. Seterusnya ialah hidung. Apa tugas hidung? Hidung adalah untuk menghidu makanan, menghidu bau-bauan, menghidu bau yang busuk, bau yang wangi, semua daripada hidung. Okey. Kemudian bahagian mulut kita. Bahagian mulut ini terbagi kepada bibir dan juga gigi. Selain daripada itu ada lidah. Apa guna gigi ni? Gigi ni adalah untuk mengunyah makanan yang keras. Bibir ni adalah untuk melindungi gigi kita daripada kecederaan. So warna kuning daripada bahagian kepala ini adalah merupakan anggota yang terdapat di kepala kita. Faham murid? Yang seterusnya ialah yang berwarna pink. Warna pink ni ialah anggota badan kita yang termasuk dalam anggota badan. Termasuk daripada anggota badan, iaitu yang pertama ialah bahu. Bahu kita. Ni ialah anggota yang terdapat di bahagian badan. Seterusnya ialah dada. Seterusnya ialah dada. Kemudian tangan. Di tangan ada kuku. Ada jari. So ada 10 tapak tangan, 10 tangan. Ada 2 tangan, 10 jari. Jadi kalau tadi ialah bahagian di bahagian kepala, kemudian sekarang ni ialah contoh-contoh yang ada terdapat di bahagian badan manusia. Dan yang terakhir ialah kawasan kaki, yang mana kaki ini terdapat kuku, terdapat jari kaki, terdapat lutut. Itu ialah bahagian kaki. So, jadi terdapat 3 unit ataupun 3 anggota badan yang termasuk dalam diri manusia, iaitu bahagian kepala, bahagian badan dan juga bahagian kaki. Seterusnya daripada bahagian-bahagian ini, daripada bahagian anggota tubuh badan kita, ada juga yang kita kenali sebagai anggota genital ataupun organ bahagian tubuh badan ini sebagai organ genital, yang mana organ genital ini tidak boleh disentuh oleh orang lain. Kalau tangan boleh disentuh oleh doktor, ibu bapa kita, kalau tangan, mata, kepala. Tetapi dalam anggota ataupun organ genital ini tidak boleh disentuh oleh orang lain kecuali kamu sakit. Doktor yang merawat kamu nak periksa, nak periksa antara tempat yang boleh disentuh oleh doktor. Sebab kita tahu anggota genital ini ataupun organ genital ini, dia termasuk adalah bahagian anggota tubuh badan yang tidak boleh disentuh dengan sesuka hati oleh orang lain. Apa dia anggota organ genital ini? Bagi lelaki dan perempuan, kawasan peha, peha ini termasuk dalam organ genital yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Peha, tak kira peha kamu kecil ke peha besar, orang lain tak boleh sentuh. Yang kedua ialah bahagian perempuan, payudara. Payudara ni juga adalah merupakan organ genital yang mana dia tidak boleh disentuh oleh orang lain dengan sesuka hati. Kemudian seterusnya ialah bagi lelaki zakar. Zakar, tempat pembuangan air kecil, ini pun juga merupakan organ genital yang tidak boleh disentuh, dipegang oleh orang lain. Kemudian bagi perempuan ialah faraj. Kalau bagi lelaki zakar, bagi perempuan faraj. Kedua-dua ini, zakar dan faraj ini merupakan 2 contoh organ genital yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Dan yang terakhir ialah punggung dan juga dubur. Punggung dan juga dubur, tak kiralah lelaki atau perempuan, kedua-dua organ ini merupakan organ genital dan dia tidak boleh disentuh oleh orang lain. Persoalan, siapakah yang boleh menyentuh anggota tubuh badan kamu?
Siapakah yang boleh menyentuh anggota tubuh badan kamu? Contoh, sewaktu sakit. Siapa yang boleh? Kalau di rumah, ibu bapa kamu boleh menyentuh organ ataupun boleh menyentuh tubuh badan kamu. Contoh, kamu tangan sakit, kaki sakit, ibu bapa kamu boleh menyentuh untuk melakukan. Yang kedua ialah doktor atau jururawat yang merawat kamu ketika kamu sakit. Doktor atau jururawat merupakan individu, termasuk juga ibu bapa, merupakan individu yang dibenarkan untuk menyentuh anggota tubuh badan dan juga organ genital. Bukan semua orang boleh pegang. Itu pun doktor pegang pun sekiranya kamu hadir ke hospital, hadir ke klinik untuk mendapatkan rawatan. Jadi anggota badan ini yang boleh disentuh oleh ibu bapa atau doktor adalah bertujuan untuk menjaga kebersihan, memberi rawatan, kemudian untuk keselamatan, untuk mengelakkan daripada orang jahat. Maka pihak doktor, pihak polis, pihak ibu bapa boleh memegang kamu. Ini ada tujuan untuk mengelakkan kejahatan atau mengelakkan keselamatan diri kamu. Okey. Faham Amrit? Okey, seterusnya ialah setelah kita dah mengetahui tentang anggota tubuh badan kita yang terdiri daripada kepala, badan dan juga kaki, dan kita juga telah mengetahui tentang sebahagian organ genital yang tidak boleh disentuh, maka dengan cara itu, bagaimana cara kita nak menjaga anggota tubuh badan kita? Bagaimana cara kita nak jaga tubuh badan supaya berada dalam keadaan sihat? Cara yang pertama ialah kita hendaklah menjaga diri kita supaya diri kita sentiasa bersih. Macam mana cara nak sentiasa bersih? Kamu bangun pagi, nak sembahyang subuh. Contoh, kalau dulu sekolah, nak pergi sekolah, kamu kena mandi. Apa tujuan mandi? Tujuan mandi ni adalah untuk membersihkan badan-badan kita yang kotor. Kalau waktu petang kita dah main, dah peluh, kita nak sembahyang pada waktu maghrib, kita kena mandi. Atau kita pergi mana-mana sekarang musim Covid, kita pergi mana-mana, balik rumah kita mandi. Adalah untuk menjaga kebersihan. Seterusnya, apa yang kita perlukan? Mana setelah kita keluar, contohnya kita membuat qada hajat di toilet. Cara nak menjaga kebersihan, kita hendaklah mencuci tangan kita, mencuci anggota genital kita supaya anggota genital kita, tubuh badan kita berada dalam keadaan sihat dan menjaga kebersihan. Yang ketiga, setelah kita dah mandi, kita dah bersihkan tangan kita, bagaimana cara kita nak mengeringkan? Kita menggunakan lap badan yang bersih. Paling lama janganlah kamu pakai sampai sebulan, 2 bulan tuala tak pernah basuh. Itu tak bersih namanya. Cara nak bersih ialah kita menggunakan tuala yang bersih. Seterusnya, kalau kita nak pergi ke mana-mana, contoh nak pergi sekolah, nak pergi kedai, maka kita kena berpakaian yang bersih. Hatta kalau kamu nak berjalan, bukan pergi sekolah pun, kamu kena berpakaian yang bersih. Seterusnya ialah kenapa kita perlu menjaga kebersihan fizikal. Kepala, badan, kaki, tangan, mata, hidung, ini merupakan anggota fizikal. Yang mana anggota fizikal ni kita dapat lihat. Jadi caranya ialah kesan dia, kita akan dapat menjaga kebersihan. Kemudian kita tak bolehlah berkongsi segala peralatan atau keperluan yang boleh mendatangkan mudarat kita dengan orang lain. Kecuali dalam keluarga tu lain, tapi kalau kamu pergi mana, kamu berkongsi peralatan, maka dia boleh menyebabkan menyebabkan diri kita ni dijangkiti penyakit. Kemudian seterusnya ialah pada hari Isnin dan juga Khamis dan Jumaat, kita disunatkan untuk memotong kuku tangan dan kuku kaki sekiranya keadaan kuku kaki dan kuku tangan kita ini panjang. Jadi cara kita nak menjaga supaya dia bersih dan pendek, kita kena potong kuku mengikut waktu yang sunnah hari Isnin, hari Khamis atau hari Jumaat.
Seterusnya kita berbalik daripada tadi, anggota-anggota tubuh badan. Ada mata, ada telinga, ada hidung, ada kaki, ada dada, ada tangan, ada bahu. Okey. Kesemua ini boleh kita kategorikan sentuhan yang selamat ataupun sentuhan itu tidak selamat, atau sentuhan itu rasa tidak selesa, atau sentuhan itu tidak selesa. Okey. Kita tengok situasi muka surat 67. Okey, dalam muka surat 67, situasi yang manakah memerlukan kamu berkata tidak, dan kalau kamu kata tidak, kenapa? Contoh, okey, kamu duduk di tepi padang, tengok kawan-kawan bermain. Tiba-tiba datang seorang lelaki duduk sebelah kamu. Apa cara yang kamu nak kena cakap? Kamu kena lari. So kita tengok kat sini, kalau orang luar yang kita tak kenal duduk sama dengan kita, kita pun boleh kategorikan sentuhan kita itu selamat, tidak selesa atau tidak selamat. Jawapannya ialah sentuhan yang tidak selamat. Maksudnya kalau sentuhan yang tidak selamat ni, maksudnya walaupun orang itu kamu kenal, maka apabila dia dah buat sesuatu yang tidak baik terhadap diri kamu dan anggota badan kamu, maka dia sentuhan yang tidak selamat. Okay, yang kedua, doktor yang merawat kamu, jika kamu demam, sakit, gatal dan sebagainya, maka doktor itu dinamakan sebagai sentuhan yang selamat. Okay. Atau contoh, murid perempuan pergi ke padang, tiba-tiba ada orang lelaki memeluk dari belakang. Bagaimana situasi kamu? Situasi ini ialah sentuhan tu tidak selamat dan tidak selesa. Sebab dah berlainan jantina, kita takut apabila kita kata sentuhan itu selamat, maka dia boleh memberi mudarat kepada diri kamu. Okay. Seterusnya ialah gambar di mana ibu memandikan adik kamu. Okay, setelah dikeringkan, maka ibu meletakkan bedak dan sebagainya. Jadi antara hubungan ibu dan anak ini ialah satu yang tidak dipastikan, dan ibu dan anak ini tidak termasuk dalam kategori sentuhan yang boleh atau tidak. Maknanya ibu yang memandikan anak ini boleh kita katakan sentuhannya sangat selamat, sangat selesa. Okay. Sebab ibu ini dia akan memastikan diri kamu berada dalam keadaan sihat. Okay. Seterusnya, contoh kalau kamu sama ibu atau ayah kamu pergi menaiki kenderaan awam. Contoh kenderaan awam apa dia? Contohnya ialah bas, teksi, kereta api. Okay, itu adalah kenderaan-kenderaan awam. Jadi semasa kamu duduk sama dengan bapa kamu ataupun ayah kamu, maka datang seorang lelaki duduk sebelah kamu sambil memegang tangan. Jadi situasi ini kita kategorikan sebagai sesuatu yang tidak selesa dan tidak selamat. Selesa dan tidak selamat. Okay, begitu juga kalau kamu menaiki bas yang ramai orang. Dalam musim pandemik ini, boleh kita elakkan daripada tempat yang sesak. Tempat yang sesak ini boleh menimbulkan rasa kurang senang kepada orang sekeliling. Contoh kalau kamu naik kereta api, kan, tempat tu sesak, jadi kamu akan duduk berempit-empit antara dengan orang lain. Maka mungkin kamu boleh dijangkiti oleh penyakit berbahaya. Okay. Terusnya kalau kita lihat tugasan ni kita buat pada minggu depan. Okay. Cuba lukis wajah orang yang kamu sayang, kemudian kita namakan anggota badan. Contoh yang pertama, mendengar musik, kita menggunakan apa? Kita menggunakan telinga. Membaca buku, kita menggunakan anggota mata. Kemudian kita menghidu makanan. Menghidu kita gunakan hidung. Dan yang terakhir, mengunyah dan mengupas makanan, maka itu kita menggunakan mulut dan juga gigi. Okay. Setelah kita mengetahui tentang anggota badan kita, yang boleh disentuh atau yang tidak boleh disentuh, mari ini kita belajar lagi tajuk yang baru, iaitu tentang keperluan mengambil ubat. Okay. Contoh, Hisham pergi ke farmasi untuk membeli ubat. Jadi bila sampai di farmasi, Hisham pun tanya kepada pegawai petugas tu,
Okey, saya demam sesama. Saya hendak memberi ubat. Okey, kemudian doktor pun tanya ada sakit apa. Kemudian okey, saya tersalah ambil ubat. Kenapa? Sebab doktor bagi ubat batuk, tapi saya termakan ubat pil. Maka dia dah tersalah ambil ubat. Jadi kita kena jagalah diri kita. Okey, seterusnya ialah membuat pembayaran dan menggunakan ubat ini dengan tempat yang betul. Okey, pastikan kita mengambil ubat yang betul dan mengikut preskripsi doktor. Preskripsi doktor. Maksudnya kalau doktor kata baiklah, supaya ada keseimbangan antara laporan online dan juga offline. Okey. Seterusnya, Aziza demam sesama, abangnya memberi adiknya ubat. Okey. Kalau kita mengambil ubat milik orang lain, mungkin kita akan menyebabkan keracunan ubat. Jadi untuk itu murid hendaklah memastikan sebelum mengambil ubat, kita kena tahu ubat yang ditinggalkan tu adalah ubat yang berbahaya ataupun tidak berbahaya. Okey. Seterusnya, okey, di mana kita nak simpan ubat-ubat ni? Mana nak simpan? Okey, ubat-ubat ini kita nak simpan di tempat yang selamat. Yang pertama, ubat ni mesti disimpan di kawasan yang tinggi yang dapat dielakkan daripada binatang mengambil. Yang kedua, kita boleh simpan ubat-ubat ni di dalam kabinet, ataupun kalau ubat yang air, kita simpan dalam peti sejuk sebab dia ada hari-hari supaya dia. Dan yang terakhir, kita menyimpan ubat ini tidak direct daripada matahari. Kita akan menggunakan satu kawasan saja untuk kita mengelakkan ubat ini telah tercemar dan tidak boleh digunakan. Okey. Seterusnya ialah kita kena belajar, kena bezakan apa dia keperluan dan apa dia kehendak. Contoh, kamu pergi satu kedai, ada baju, ada alat tulis. So kalau kita nak beli baju, dia dah jadi keperluan, tapi kehendak dalam masa sama dia perlukan sesuatu, maka dia dinamakan keperluan. So keperluan ni adalah sesuatu yang boleh diperolehi, manakala kehendak satu yang ingin dimiliki. Maknanya belum tentu dapat, tapi dah ada proses kita mengelakkan diri kita daripada orang lain, maka kita boleh jatuh kepada keperluan atau kehendak. Contoh, membeli tudung, kan, membeli baju, dia tidak termasuk dalam kategori yang dibenarkan, maka setelah dapat tu kita membenarkan untuk pelanggan ataupun membeli barang ini di kedai. Pelanggan ini ada yang boleh dikatakan satu keperluan, ada pelanggan yang kata ini satu kehendak. Saya terpulang pada diri kamu, kalau rasa barang itu sangat-sangat diperlukan, maka itu ada satu keperluan wajib. Dan manakala keperluan itu tidak diperlukan, maka dia jatuh kepada kehendak. Seterusnya ialah kita nak menjaga emosi. Tadi kita dah belajar tentang kehidupan diri kita, anggota badan kita, anggota genital, yang boleh mengelakkan diri kita daripada sebarang penyakit. Okey. Seterusnya, dalam pelajaran pendidikan kesihatan, kita ada satu tajuk adalah untuk menjaga emosi. Emosi ini ialah satu perasaan yang apabila kita rasa itu adalah yang tepat, tapi orang lain bertanya, kita jangan mudah terasa. Okey, kemudian bagaimana kita nak buat perbandingan antara emosi ini antara lelaki dengan perempuan? Okey. Yang pertama, okey, Ahmad dan Aminah membawa anaknya pergi ke satu tempat. Okay.
Maksudnya apabila pergi tempat tu ada untuk membeli keperluan, membeli barang-barang rumah, maka anaknya terlampak satu kawasan permainan dan dia dengan cenderung lembut minta izin daripada bapanya untuk membeli peralatan tersebut. Okey. Jadi pertemuan konflik antara keperluan dan kehendak. Okey, keperluan dan kehendak. Okay. Situasi seterusnya ialah kita juga boleh menaikkan rasa simpati dan empati kepada rakan-rakan kita. Okey. Okey. Berdasarkan 5 item yang diberi, terdapat 5 emosi yang mana emosi ini mewakili tentang diri kita. Okay, ada emosi gembira, emosi marah, emosi geram dan sebagainya. Okay, jadi kita pergi satu persatu. Okay, dia kejar anjing di hujung taman, bertempiaran meminta tolong. Maksudnya kita melihat sesuatu yang sakit, contoh binatang, kita tak mampu nak buat, kita panggil orang lain untuk uruskan. Okay. Yang kedua ialah luas terbentang padang sekolah, suruh mengukur salah langkah. Contohnya kita ada padang sekolah nak buat sukan, jadi kita diperlukan untuk membuat line, kerana apabila kita buat line itu, maka kita akan nampak hasil padang yang kita tadi tu okey ke tak okey. Dan kalau padang yang luas tu, kita nak pastikan diri kita ni seronok ke tak seronok. Okay. Seterusnya ialah 3 hari mencari ibu mertua, kucing hilang tak jumpa-jumpa. Contoh kalau ada peminat nak kucing, tiba-tiba kucingnya hilang, kita akan merasa sedih. Okay. Kita jaga kucing itu menjadi besar. Okay. Seterusnya ialah korban di hari raya di rumah pengasuh, bahan faham sambil bergaduh. Okey. Dan tajuk yang terakhir pada hari ini ialah tajuk yang berkaitan tentang keluarga saya, yang mana dalam salah satu keluarga, okey, mungkin sebelah ibu atau sebelah bapa, kita ada keluarga yang ramai dan setiap ahli keluarga ini mempunyai tugas dan kerja yang lain di antara satu dengan lain. Okey, contoh kita ambil dalam buku teks ini ialah keluarga Alicia. Okey, dalam sini banyak aktiviti yang boleh dilakukan. Contohnya keluarga Alicia ini adik dan datuknya kita bersifat mohon maaf. Kemudian ayahnya boleh bermain gitar, kemudian adiknya boleh dijadikan musikal, kemudian abangnya boleh mengajar subjek lain. Okay. Contoh yang kedua ialah keluarga Jasnita dan Joshua ini tidak mempunyai anak, jadi mereka terpaksa mengambil anak angkat untuk dibela, dan beberapa ini bekerja di luar negara. Maka apabila mereka tinggal bersama-sama, pakcik dan makcik yang mengambil anak-anak tadi untuk menolong kepada ibu bapa. Jadi barulah di sini ibu bapa kepada Justina dapat menjaga anak-anak dan boleh memberi makan yang terjejas. Okey. Jadi itu saja, setiap orang memerlukan tempat yang baik untuk menjaga diri kesihatan kita. Okey, jadi itu saja pendengar ringkas. Jadi saya harap pembeli dapat menyiapkan dalam kertas kacang okey, tentang emosi-emosi sekiranya kamu ditimpa masalah. Apa emosi-emosinya? Okey, kita ada emosi sedih, emosi marah,
gembira, takut dan malu. Pilih mana sesuai. Okey. Jadi itu sahaja untuk penjelasan cikgu pada ini tentang pendidikan kesihatan. InsyaAllah lain masa pada minggu depan kita akan terangkan sekelingkit tentang tajuk-tajuk dalam pendidikan jasmani. Okey, sekian saja penerangan cikgu pada ini. Okey, cikgu harap semua murid dapat bersedia kepada semua. Okey. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.